أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang Tuhan telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di awal surah An-Nahl, iaitu ayat 30. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Situ kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Sadaqallahul azim. Sebelum tu kita blocking dulu. Nak baca terjemah sampai panjang. Blocking DAD, nombor comel ni. DAD 7979. Alis sebentar, lepas tu jangan klik. DAD 7979. Minta alis dia. Asal dia dah ujian turun lah kat. Ayat 30. Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Maka menjawablah orang takwa itu, kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan beroleh balasan baik. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. 31. Untuk mereka syurga Aden, yang mereka akan memasukinya dan mengalir padanya beberapa sungai. Mereka beroleh dalam syurga-syurga itu apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu. Masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka, lalu dibinasakan. Dan sebenarnya Allah tidak menganiayai mereka, tetapi mereka sendirilah yang menganiayai diri sendiri. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi orang yang mereka telah ejek-ejek dahulu. Itulah sedikit terjemah daripada bahasa Al-Quranul Karim kepada bahasa Melayu kita. Ada soal lagi ni, nombor comel kot ni. Tak bubuh, dia bubuh 8855. Tak tahulah DAD ke DV ke apa ni. Perhatian, 8855 kereta menghalang. Itu dia gitu. Supaya dia tahu ni. Nama ada 3 buah juga. So, 8855. Hak tadi 7979. Hai, sebuah kereta wakaf baru je. Agak kemaah lah. Masa dia hujan. Ini panas molek-molek hujan. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Alhamdulillah. Malam ni kita mula baca ayat 30 daripada surah An-Nahl ini, menceritakan tentang orang baik. 2 minggu lepas kita baca tentang orang yang tidak baik, orang zalim, orang syirik, orang maksiat. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 28, serupa ayat 32. 32 untuk orang mukmin. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Adapun ayat 28, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimin. Dia beza. Hak ni Allah Ta'ala mematikan dengan cara yang tak molek. Ayat 32 Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak gambarkan lagu mana malaikat mari ambil nyawa orang molek. Kalau kita tengok balik ayat 28, mereka ni tahu, orang panggil cabut nyawa, malaikat cabut nyawa dengan keadaan teruk, dengan kekufuran dia, lalu mereka tunduk menyerah. Kita tahu radah baru ni. Jadi ayat mula dari 30 hingga 32 cerita mengenai orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang takwa lah. Baik buruk ni kita tak boleh hukum dengan muka lain. Dia kena ukur dengan takwa.
Sebab Tuhan ayat sendiri dalam surah Al-Hujurat, kata saya ingat ayat betul ingat 12 ke 11. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hei sekalian manusia. Allah Taala tuju ayat ini, khitab ayat ini kepada manusia. Bukan khitab kepada ya ayyuhallazina amanu. Gapo dia Tuhan ayat? Hei sekalian manusia, kami sengaja cipta kamu ni qabailah. Tuhan cipta kita ni berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berbahasa-bahasa. Tujuannya dita'arufu, supaya kamu masing-masing boleh berta'aruf. Ada juga mufassirin mengatakan supaya kamu boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ujung dianya, berharga ke tidak bangsa, berharga ke tidak kabilah, berharga ke tidak bahasa tu bahasa ni. Mana nak kira? Inna akramakum indallahi atqakum. Tengok sejauh mana ketakwaan bangsa itu, kabilah itu, puak itu, kaum itu sebenarnya takwa. Sebab itulah ketubah tiap-tiap kali Jumaat wajib sebut takwa kepada Allah. Salah satu daripada rukun khutbah ialah memberi pesanan, memberi peringatan, royak, pakat beringat ke arah takwa kepada Allah. Cuma dalam rukun khutbah tu jebus dari ittaqullah, takut-takut tak teringat royak. Duk royak bak jalan royak raya, duk royak bak jalan kereta api, royak bak kapal terbang, royak makan nego ni semua, takut-takut tak ingat royak. Takwa kepada Allah, maka bubuh ala teks khutbah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, ataupun ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Makna sini takwa tu yang berharga. Sebab tu ayat ini ayat 30 dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kepada kamu? Mereka menjawab kebaikan. Qalu khaira. Apabila tanya orang takwa, dia tergapo kata habat turun kamu ni sungguh sangat ikut Muhammad ni. Bergapo kat sangat dia ikut sungguh. Siapa kau terpaksa kena hijrah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk Mekah modek-modek tiba-tiba hijrah. Nak kau gapo dia tak? Khaira, kebaikan. Boleh saya terjemahlah khaira tu Qalu khaira, di segi kebaikan. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat kebaikan dunia ini akan mendapat hasanah. Dalam terjemah, dalam tafsir ni boleh jadi hak bahasa tu pesen dulu, dia sebut balasan juga walaupun syurga. Di segi bahasa Melayu, kalau syurga ni kita panggil ganjaran lah. Tak okay, kita nak kata kalau cikgu lah. Oh bagus cikgu tu tahun ni dapat APC. Apa? Balasan pengetua kepada kebaikan yang dia buat. Tak sedap bunyi bahasa Melayu lah. Balik bahasa tu boleh dah. Kita bukan nak kenal orang dulu, itu perkemat tatawur bahasa. Tak itulah tidak kata orang dulu tak betul, bukan. Mana bagi kita lah ni, kalau kita nak terjemah, kita nak ulah, lebih baik kita guna ganjaran. Oh boleh ganjaran, boleh bonoh. Takkan nak ayat tu, oh bagus Perdana Menteri kita nyawi balasan kita 500 ya. Tak sedap dengar. Beri ganjaran 500 ya. Bila boleh Gue tak tahu dah cikgu. Tanya gue tak perlu bincang tu. Jadi sini ganjaran. Sebab bahasa Arabnya jazak, iaitu balasan jugalah. Mana kebaikan jazak. Jadi lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Atas dunia ni Tuhan akan bagi dah kebaikan ke dia. Tuhan permurahkan rezeki, permudahkan rezeki ke dia, bagi ketenangan. Hak kita panggil rahmat, hak kita panggil nikmat. Nikmat nak terjemah tak boleh kita terjemah lagu mana. Bolehlah kita terjemah nikmat ni sedap. Kalau makan, oh nikmat. Kena ikan talai pula, nikmat ni. Kena pada ikan merah, nikmat. Boleh sebut gitu ya? Gabian nikmat? Tak payah nak ayat. Rahmat lagi payah. Ujian ni rahmat. Okey, kita kata bala ujian saat ni. Siapa kereta kena alih 2 butir. Tak boleh gitu, tak kena.
Tu. Rahmat. Rahmat mana tu? Memang rahmat. Lagu mana rahmat mana aku tahu. Bagi kita duduk atas ni tak ada apa-apa. Ini boleh jadi bagi orang nan orang panggil turun je cuma tu beres dah. Kalau nak tahu kepentingan air ni, acu tanam benda hok ini super daun 5 ke lada lah sebenarnya. Tanam ada pasu. Pas asal jiru boleh 2-3 hari. Oh nampak lalu luyuk. Ambil air sebotol ni je, bubuh lah pasu. Segar, nampak segar lalu. Kadang-kadang kita heran, saat ni luyuk, dia kecuk molek, cuma bubuh tu, tak ada 3-4 jam tu, segar. Itu rahmat lah, kita boleh terjemah rahmat. Tadi ujar setara saat ni tu, air rahmat dah tu, setara mana Nak rahmat lagi, ujar lepas iso tak kelik nyawa tu. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat, bagi nikmat, bagi kebaikan atas dunia lagi. Jangan kita berasa kebaikan kita atas dunia, amal ibadat kita atas dunia, taqarrub kita kepada Allah atas dunia ni, Tuhan akan bagi akhirat jahdah. Atas dunia bagi dah. Sebab tu kita baca semua walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim abwabas samawati wal ardh. Malah terjemah nak baca semua nak tu. Nak ayat-ayat ayat 96 surah Al-A'raf muka surat 1 dan 3 duduk sebelah kanan ada atas kali. Hai. Yang mana tu jolok kau ustaz. Pas ni buka saya buka lagi. Ustaz tu je boleh bilang gitu sebab ada orang tanya. Cuba tunjuk lalu ustaz. Hari Sabtu lepas. Mari kuliah subuh. Cuba tunjuk ustaz mana. Tengok tu ingat hari ni tu. Minggu depan tak mesti ingat lah, tak mesti ingat. Biar anak ini ingat. Minggu depan tak nak tanya ayat berapa, surah berapa, muka surat berapa. Tak boleh semula. Kalau dia ingat. Ini tak saya ingat lagi tidak. Walau anak ahli qura tu. Kalau orang kampung tu, orang negeri tu, orang negara tu beriman dan bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh tinggi takwa dia. Maka Tuhan la fatahna alaihim abwaabas samawati wal ardi. Tuhan buka rezeki langit, Tuhan buka rezeki bumi. Jangan tak percaya ni ayat Quran ni. Buka bila? Lo ni lah. Bukan nanti lepas mati. Kalau lepas mati tu lain. Kalau ada dulu akhirah. Al-A'raf 96 103 doa atas kali. Ustaz ingat nenek tu 96 nombor 3. Surah yang ke-7 tak salah ingat. Waladarul akhirati khair. Tuhan berayak sikit. Negeri akhirat ni lebih baik. Negeri akhirat lebih baik ni kita payah nak faham. Kita duk sayang ke dunia. Hubbud dunya. Wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia jadi sekali dengan takut mati. Memang mati takut belaka. Tapi kalau takut tak cukup amalan, takut tak cukup pahala, tak apa. Kita tambah pahala. Tak cukup amalan khusus je, kita tambah amalan khusus je. Tak cukup kebaikan, kita tambah kebaikan. Tak apa takut lagu tu. Tapi takut saja, kebaikan tak buat juga. Hak teruk lagi buat maksiat, buat fahsyak, buat mungkar. Tu teruk lagi. Jadi Tuhan janji kepada kita nak bagi ganjaran ni bukan hak lepas mati. Hak belum mati pun Allah Taala akan bagi ganjaran kepada kita. Kita tengok kehidupan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada orang panggil susah payah gapo. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang itu tu miskin je dia, tapi kehidupan dia tenang. Kita tengok orang tu kaya dia, kehidupan dia tak tenang. Keb tu, keb ni, keb tu, keb ni. Kena perbetulkan keadaan. Macam mana zakat-zakat, kalau lagu mana perbetul. Ikut hak Tuhan suruh. Jadi Tuhan tambah sekali lagi, waladarul akhirati khair. Gapo Tuhan nak bagi di akhirat ni? Kau nak banding, Tuhan bagi kemewahan atas dunia, bagi kekayaan, bagi kesenangan, bagi segala macam nikmat atas dunia. Masih tak ada lawan lagi dengan nikmat kebaikan syurga di akhirat kelak. Tak nak bagi. Tak boleh nak tolak banding. Sama-sama syurga ni satu benda yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatira qalbu bashar. Kalau Tuhan sebut sungai, Tuhan sebut bidadari, Tuhan sebut buah-buahan, Tuhan sebut ada burung, Tuhan sebut ada katil tinggi-tinggi, katil cilam tinggi-tinggi ke apa tu, dia sebut nama je. Lagu mana cilam kita nak tafsir tak boleh.
Lagu mana bidadari nak tafsir tak boleh. Nak tafsir cara ratu, tak ada, tak cukup. Nak tafsir makan buah-buah gapo lagu mana, tak boleh. Adalah dalam kitab-kitab tua sebut. Katalah kita makan warial esok-esok. Makan rial ni seulah sedap, dua ulah sedap, sebutir sedap lagi. Makan dua butir, tiga butir, terjun sungai lah panas. Esok-esok duduk. Makan seulah sedap, makan ulah kedua sedap, makan dua yang kedua butir sedap, sedap semua. Pohon sedap. Nak fikir ke mana? Sebab tu Nabi kata, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok bagai dalam syurga. Wala uzunun sami'at, telinga tak aja dengar gapo bunyi dalam syurga. Wala khatira qalbu bashar, hati kita tak pernah terfikir, tak pernah perasan gapo dia dalam syurga. Cuma Tuhan royak sesuatu yang memudahkan kita faham. Wala ni'ma darul muttaqin, dan memanglah negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri orang-orang yang bertakwa. Itulah antara nikmat sebaik-baik dar rumah orang muttaqin. Dia sebut sini darun. Darun ni mana rumah? Sebab kita duduk dalam ni kita rasa nak rumah besar. Kalau kita tengok rumah orang besar, kita rasa nak besar lagi. Kalau kita besar dah, rasa pun nak besar. Nak besar macam rumah dah. Padahal duduk dua orang saya kelami. Tapi kata anak rumah, nak besar ni bilik gini-gini. Jadi anak pun tak ada. Contohnya. Akhirat kelak, darun rumah. Rumah mana? Ni'mat, sebaik-baik rumah. Dia sebut pula ada syurga ni, bawah tu dia sebut. Ada ayat 31. Jannatu adnin. Syurga adnin. Syurga ni ada 8 nama syurga. Neraka ada 7. Dulu saya duduk ngajar, ingat aku syurga ada 8. Ingat aku neraka ada 8. Syurga ada 7. Sebab neraka ni, dia akan mahpusa. Banyak-banyak neraka ni, ada salah satu neraka, tak tahu neraka mana, akan ada diudik dia. Ada sakat dia. Sampai masa tu, mampu neraka. Apabila api neraka mampu, orang boleh tubik. Orang boleh tubik masuk syurga. Dia tak lagi duduk padan. Dia tak ada padan ke apa dia nu. Atas pagar ada. Surah Al-A'raf hari tu surah atas pagar. Tapi bukan atas pagar. Tak tahu di mana-mana. Tapi atas pagar maksudnya, duduk atas tembok besar. Ketika tu, orang duduk atas pagar tu, dia boleh tengok syurga, boleh tengok neraka. Tapi dalam kita baca surah Al-A'raf dulu, dia lebih muyu, lebih cenderung kepada syurga dah. Mujurlah nasib baik. Tu, apabila orang sudah penuh dalam syurga, penuh dalam neraka semua, tembok pun tak ada lah. Itu dia. Jadi di akhirat kelak, Tuhan sebut, syurganya ada 8, neraka ada 7, mati tinggal ni. Salah satu nama syurga ni Jannatu Adnin. Mengikut dalam kitab sebut syurga yang paling standard. Nak panggil nombor 1 ke nombor 7 hot standard. Ayo nombor 1 dah, first class. Tapi kalau bintang, 1 bintang, 2 bintang, kau tinggi ni. Kita buh bintang lah sebab hotel bintang. Kita kena hidup hotel Soho lah kita bintang. Jadi syurga ni hot nombor 7, hot 7 bintang. 7 bintang syurga, bukan 7 bintang hotel. Hotel 5 bintang tu bintang tak ada dah lah. Kau ada lagi lebih lagi. Kalau pak kita berapa bintang dah Kelantan? 3, 4. Hot 7 bintang tahu lagu mana lah. Syurga ni Allah Ta'ala buat hot standard sekali, kita kata 7 bintang lah. Syurga Firdaus. Kalau pergi Golok tu, Sungai Golok, dia ada paradise. Dia tiru gitu berkali. Orang sebut Firdaus, dia pakai paradise. Ya. Senyap dia mana ni, tak jengki ni. Jadi syurga. Ni syurga Adnin. Dia kalau kita baca nama syurga ni, Firdaus tu gapo Adnin tu gapo, dia ada ulah syariah. Tak ada ulah tu ni. Nah sebutnya syurga Adnin ni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Orang-orang dalam syurga Adnin ini, mereka akan memasukinya yang mengalir di bawahnya, di padanya air. Dia sebut di bawahnya air. Jadi ulama untuk terjemah upaya ni. Syurga di bawahnya air. Sebab tahta ni bawah. Kalau fauqa atas, yamin kanan, shimal kiri. Banyak ayat Quran mari royak tahtihal anhar. Syurga bawahnya air. Lagu mana bawah tak kerti nak royak. Kalau royak juga pun tak apa nak betul.
Senang kat kita terjemuh dalam syurga tu ada sungai, 4 baca sungai. Kira hebat lah 4 butir sungai ni, hebat benar ni. Kalau depan rumah kita ada kolam sebutir tu kira hebat lah. Sebab hotel besar-besar hotel tu sebutir lah kolam. Hotel Perdana ada sebutir kolam. Hotel apa? No, dekat Bilion tu ada sebutir kolam. Tapi syurga 4 butir. Bukan kolam sungai. Lagu mana Tuhan ni jazak sungguh. Sungguh dia bagi penghargaan kepada manusia yang taat kepada dia. Manusia yang takwa kepada dia. Manusia yang dekat kepada dia. Wipak kata sungai. Sungai air sejuk. Nak mandi, nak bilah, nak gapo, nak terjun, nak berenang, nak minum lagi lah. Kalau kita buka dalam surah lain pula. Royak air sungai ni. Yufajjirunaha tafjira. Mula tu guru terjemuh. Yufajjir ni gini. Macam, ni buka dah. Hak tak buka lagi. Hak takut bawah ni. Buka tah tu. Yufajjir. Mula tu guru terjemuh. Orang lain tak guna lagi. Kita beli air mineral. Mana ada yang guna? Kita yang guna. Yufajjirunaha tafjira. Dari surah Al-Insan tu. Lepas tu ada sungai madu. Ada sungai susu. Ada sungai aruk. Ni bang nak fikir lagu mana so sungai aruk ni. Lagu mana so sungai susu ni. Lagu mana so sungai madu ni. Kita beli botol lagu ni pun 35. Ada 80. Madu kelulu. Lagu mana tu Hawi sebutir sungai, bukan untuk so Kota Baru, bukan untuk so Kelantan, bukan untuk so Malaysia, untuk so orang. Mana kalau dalam masjid ni ada 100 orang, 100 syurga, 100 kali 400 sungai. Nama banjir kan dok sungai ni. Tak. Hak tu kata Tuhan kata, hak tu Nabi kata nak fikir tak boleh. Lagu mana? Nak fikir tahtihal anhar pun tak boleh. Bawah syurga ada sungai. Ada fikir dah. Sebenarnya tak ayah fikir pun tahu kata ada sungai sesat lah. Ada 4 sungai tu beres lah. Kalau bahasa tidur nyerah dah lah. Kita ada air 4 jeluk pada nak tidur malam tu, ada air 4 payah. Beres dah. Sesat lah, ada masalah. Ni Tuhan nak gambarkan ganjaran, bonus, hadiah Tuhan akan bagi kepada orang yang cuba kenal Allah, ia cahaya hak Nabi royak. Dia cuba masuk ada hati dia, nak biar dia berasa akhirat ni ada. Biar berasa syurga ni ada. Mana tahu Nabi royak. Nabi mana tahu Tuhan royak. Lagu mana dia tahu Malaikat Jibril mai royak. Benda lagu ni jadi payah ni. Sebab syurga neraka ni berkaitan dengan keimanan. Berkaitan dengan kepercayaan. Sebab tu tak boleh nak paksa orang masuk Islam. Sebab cahaya nak paksa lagu mana. Kita hello rumah kita kata hujan sana seri cemerlang. Orang rumah kata dok. Anak duduk anak molek tak ada hujan kering ni. Hujan. Dok. Nak buat mana? Tak ada buat apa. Itu kepercayaan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Cahaya Tuhan ni ada. Cahaya malaikat ni ada. Cahaya syurga dengan aku ada. Cahaya qada qadak semua ni. Nak buat lagu mana? Iman. Hak tu perlu kepada cahaya. Nurun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahum fiha ma yasha'un. Lahum untuk mereka. Arabnya guna lahum kalau syurga. Kalau neraka alaihim. Biar tak pandai itu sikit pun. Biar ingat tu. Kalau mari lahum. Biasanya majoriti ayat Quran. Nak wayak kebaikan. Kalau alaihim. Nak wayak keburukan. Kalau terjemah ke Kelantan. Ia bunyi nyakut molek. Lahum untuk mereka. Alaihim. Kena atas kepala mereka. Itu kalau ayat Kelantan. Ayat luar tak boleh lagu tu tak kita kata. Kelantan kata kena atas kepalamu tu. Faham. Nak wayangnya Allah ni khusus kepada neraka. La kepada syurga. Sebab di sini lahum untuk mereka fiha di dalam syurga itu ma yasha'un. Gapo kita nak. Kita masuk syurga nanti insya-Allah kita berharap kita masuk syurga. Walaupun kita tahu syurga ni tak tahu siapa boleh masuk. Tapi tu harap dah. Orang begini kena masuk syurga. Orang gini kena masuk neraka. Confirm ke tidak? Bukan kerja kita. Nak confirm, reconfirm bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ni bukan mari masjid gini syurga. Tidak. Kita ni ada dah Tuhan tulis. Masa umur kita 4 bulan lepas umur kita dulu. Tak lahir lagi dua lepas umur. Tuhan suruh malaikat tulis dah. Dia ni syurga, dia ni neraka. Cuma kita tak tahu.
Kita di syurga ke neraka nak tahu mana? Oleh kerana tak tahu, kita ikut Quran raya, kita ikut hadis raya. Kita buat sesuatu yang menjuruh kepada syurga. Soal Tuhan nombor syurga neraka tu kerja dia, jangan ganggu kerja Tuhan. Sebab itulah kita diminta berdoa, mengharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua Tuhan, minta tolong Tuhan. Ud'uni astajib lakum, mintalah gaponya aku nak ubi belaka. Mana situ kita diminta supaya minta. Dia berjanji nak bagi. Kalau tak bagi, ikut dia Tuhan. Jangan kita duduk marah. Tuhan tak boleh marah. Tuhan menggah. Kita ni dia. Mana boleh marah? Dia faham lah gitu. Cuma sebab itulah orang yang fiqat tinggi-tinggi, orang yang fiqat taqarrub dia dengan Allah Ta'ala tinggi, orang yang takwa dia tinggi, dia beribadat kepada Allah, dia bersedekah, dia buat kebaikan, bukan kerana nak pahala, tetapi nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia baca apa tu, satu akhir surah tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dia nak keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apabila orang itu mendapat keredaan Allah, baru orang itu dimasukkan di dalam golongan pengabdian. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Orang yang jadi hamba Allah. Apabila orang itu jadi hamba Allah, orang inilah akan masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu fikat orang atas-atas dia bukan nak pahala. Dia mari sembahyang bukan nak 27, bukan nak 25. Dia baca Quran bukan nak 10 pahala, 25 pahala, 10 pahala. Dia buat kebaikan bukan tu, tetapi sebagai menerima ataupun menyahut tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang boleh siapa fikat tu hebatlah. Kita ni fikat nak mari majmuah, berapa? 25 kali ganda pahala. Berapa baca Quran? Tak ada ismaya 10 markah. Ada ismaya 25. Kalau baca al-ismaya 70. Kita main sunat tak acah-acah juga. 70 pun tak acah baca Fatihah. Tu wajib rukun. Kalau Fatihah tidak rukun, sebab maya tak ada Fatihah dah. Memanglah nak baca Quran maya ni. Nak kata tak ingat kalau Allah ingat, wal asri ingat, inna ataina ingat. Kuliah ayahnya. Nama wala ana abidun tak habis semua baca. Tapi malah nak baca. Amalah tu kita sebab apa? Nak dapat pahala banyak. Semangat kita. Pahala-pahala ni semangat kepada kita. Jadi orang yang mati, kalau dia kebaikan, ada kebaikan, orang yang buat baik, Tuhan bagi ganjaran syurga yang di bawahnya ada 4 batas sungai. Padahal syurga tu mayasyaun, minta nak gapo ada belaka, kadzalika jazillahul muttaqin. Demikianlah Allah Taala memberi ganjaran. Ya jazi ini memberi ganjaran jaza al-muttaqin kepada orang yang bertakwa. Kita tengok sikit siapa yang bertakwa. Baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman pertama orang yang yakin percaya dengan perkara gaib. Adanya Allah, ada syurga neraka, adanya jin, adanya syaitan, adanya gaib. Cukup sekatu. Tak tengok amalan. Wa yuqimus salah. Maya tak tinggal. Yuqimus ini bukan bangun diri semaya. Menjaga semaya. Aqama yuqimun, jaga semaya. Kalau bangun tu qama yaqumu. Ini Arab ni beza ni. Qama yaqumu, bangun cacat diri. Aqama yuqimun, jaga semaya. Sebab tu budak-budak kalau bahasa Arab dia nak buat ayat, kalau nak buat sekolah mengadakan, dia kena kata al-madrasatu tuqimu, sekolah mengadakan. Dia tak kata al-madrasatu yaktakumu, sekolah bangun cacat, mana boleh. Itu beza. Ada kata jumuh mendirikan sembahyang. Tu diri sembahyang. Sebenar mendiri situ tu jaga sembahyang, jaganya air sembahyangnya, pakaiannya, cepat sembahyangnya, khusyuknya, khuduknya, itu makna aqama yuqimu. Alladzina yuqimus salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga tak nyaya biti, suka memberi infak. Hak sunat ni, hak wajib tu tak kira lah, zakat wajib. Tak kena goyak sini, zakat benda wajib. Cukup haul dia, cukup nisab dia, syarat-syarat dia semua, kena keluar zakat. Hak tu hari goyak ni, hak sunat. Kemudian orang beriman kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Beriman kepada hak turun kepada Nabi Muhammad Quran, dia percaya juga Taurat, Injil, Zabur itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabil akhirati hum yuqinun. Dan lagi hari akhirat dia yakin ada. Kita menubuh keyakinan ada kita ni, akhirat tu ada. Kok ni payah ni kita kadang kita dengar juga. Lagu mana akhirat ni ada Dah kalau mati lagu mana? Nak hidup mula lagu mana? Hak tu lah ada kat Ubay bin Khalah tak silap ingat. Rasulullah lalu kat tepi rumah dia. Dia buat nyanyi. Muhammad. Ya kuih-kuih dalam pasir tu adalah tulai burung akak. Muhammad tulai burung ni hidup kau esok-esok. Cara buat nyanyi. Nabi kata insya-Allah dia akan hidup, dia akan masuk neraka bukan dia nyamuk. Tu cara jawab. Nabi ni lembut dah. Orang titik ternin dah. Kita baca apa tu sifat Azam Muhammadiyah kau comel dah. Tapi ada kok cika-cika kena jawab lagu tu. Tengok suasana orang bertanya. Kita lagi pun gitu kadang kedai kopi kita tanya cara molek jawab cara molek. Tanya cara sani jawab cara sani. Jangan tanya lagu mana hidup kau ni. Tak okey, tak hidupnya hidup lah. Tak sedap dia jawab gitu. Katalah kita Ubay bin Khalah tanya. Hidup ke mamak ni? Hidup asalnya. Tak boleh gitu. Dia kena bila tu. Hidup. Yang akan masuk neraka kali mumu tu. Baru. Pakai senyap pada tu. Masuk habis dah ni sedap lagi tadi. Sikit-sikit lagi. Tak kasihan. Ya jadi al-muttaqin kepada orang muttaqin. Sebab tu dah kita kena berusaha muttaqin dia sekali dengan mukmin. Cuma mukmin ni yang pertama muslim tingkatan dia. Yang kedua mukmin, yang ketiga tu muttaqin, yang keempat tu muqarrabin. Kau tinggi. Kita nak duduk dekat mukmin tu kira hebat benar dah. Tak masuk dekat muttaqin yang tinggi-tinggi. Lagu mana kalau al-mukmin? Dalam surah al-mukminun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'an lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala ayma malakat aymanuhum fa wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ada 45 negara tu kategori orang yang boleh diklasifikasikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ni apabila ada sifat siapa kat 10 sifat ni maka orang ni dia katakan aflaha, orang ni berjaya. Kalau tidak tak berjaya kita. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, iaitu orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, syirik dan maksiat. Sambung semula ada dua ayat lagi dah. Kita sambung semula sama minggu depan insya-Allah. Nampak dia semangat kena buci situ. Cara sambung semula panjang aja. Allazina tawaffahumul malaikatu tayyibin. Ni nak ayat perihal lagu mana orang mukmin tu dekat nak mati dia tu serupa ke tidak dekat dengan dekat nak mati orang kufur kepada Allah, orang mujrim, orang maksiat. Jadi kita insya-Allah sama akan baca ayat 32. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna hikmah. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa habibna fi salatil jamaah wa dhakkirna ya maulana bil mauti kulla sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.